Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, kita sambung kembali mata pelajaran matematik ya. Hari ini kita akan belajar 3.1.3 membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah apa dia simpanan dan pelaburan. Okey, yang pertama sekali hari ini kita nak belajar cara pengiraan dividen. Okey, cara pengiraan dividen. Okey, dividen ni nak kira dia peratus kadar dividen darab dengan bilangan unit saham darab harga 1 unit saham. Okey, sekarang kita tengok soalan. Hitung dividen yang diperoleh Encik Ahmad. Okey, bilangan unit saham yang dimiliki itu 5,000. Harga saham untuk 1 unit adalah RM1.30. Kadar dividen dia 6%. So sekarang kita nak kira dividen untuk Encik Ahmad. Okey. Kita guna rumus ni. Okey, dividen sama dengan peratus kadar dividen. Berapa peratus kadar dividen dia? 6%. So 6/100. Okey, darab dengan bilangan unit saham. Berapa bilangan unit saham dia ada? 5,000. So 5,000 darab dengan harga seunit adalah RM1.30. Okey, so kita darab lah. Okey, darab dulu yang dalam kurungan tu. Dapat berapa? Kita akan dapat 6,500. Okey. So selesaikanlah. Kita akan dapat RM390. So dividen yang akan Encik Ahmad dapat adalah 390. Okey. Okey, terus jawapannya dan cara pengiraan dividen. Okey. Seterusnya, nilai pulangan pelaburan. Okey, nilai pulangan pelaburan ni dia punya singkatan dia adalah ROI. Okey, ROI. Cara nak kira dia atau rumus untuk cari nilai pulangan pelaburan, jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal. Duit yang dia laburkan mula-mula lah. Maksudnya nilai pelaburan awal darab 100. Okey, sekarang kita tengok soalan. Okey, Encik Lim melaburkan 6,000. Okey, dia melaburkan 6,000, maksudnya nilai pelaburan awal dia 6,000. Selepas setahun, okey, dalam hartanah ni contohnya tak kisahlah dia beli rumah ke, dia beli tanah ke, dia beli rumah kedai ke, itu hartanah. Okey, selepas setahun dia menjual hartanah itu dengan harga RM685,000. Maksudnya dia jual lagi banyak lah. Orang tak akan jual lagi sikit. Okey, hitung kadar pulangan pelaburan ini. Hitung ROI lah. Kita nak cari berapa. Okey. So, kita gunakan rumus ni. Nilai pulangan pelaburan sama dengan jumlah pulangan. Yang pertama, kita kena tahu berapa jumlah pulangan dia. Okey, jumlah pulangan Encik Lim. Jumlah pulangan ni, okey, harga yang dia jual tu berapa? Okey, harga dia jual 685,000 tolak dengan harga dilaburkan. Okey, dia melabur 600,000. Okey. Okey, so jumlah pulangan dia RM85,000. Okey. Okey, so jumlah pulangan kita dah dapat tahu 85,000. Kita nak tahu nilai pelaburan awal. Berapa nilai pelaburan awal dia? Tadi khabar dah berapa? Yang mana nilai pelaburan awal? Yang dilaburkan mula-mula lah. Okey, berapa dilaburkan mula-mula? 60,000. Okey. 600,000, sorry. Okey, 600,000. So kita nak cari kadar pulangan pelaburan. ROI dia. So ROI dia sama dengan
Jumlah pulangan, so jumlah pulangan dia 85,000 bahagi dengan nilai pelaburan awal. So berapa nilai pelaburan awal? 600,000. Okey. Darab dengan 100%. Okey, ini memang rumus ni lah. Okey. Tekan je lah kalkulator, awak akan dapat 14.17%. Maksudnya nilai pulangan pelaburan dia, kadar pulangan pelaburan dia adalah 14.17%. Okey, faham? Okey, itu cara nak kira ROI. Okey, sekarang kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah. Orang yang nak beli hartanah ni, nak melabur untuk hartanah ni, dia kena fikirkan ni. Yang pertama, keadaan ekonomi kukuh ataupun tidak, lokasi dekat mana dia nak beli hartanah-hartanah dia tu, dan situasi politik. Situasi politik memang mempengaruhi pelaburan untuk hartanah. Okey. Okey, kita ada 3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelaburan. Sebelum buat pelaburan, dia kena tengok potensi. Pertama, potensi risiko. Risiko dia tinggi ke, rendah ke. Okey. Tahap pulangan. Yang kedua, tahap pulangan. Dia kena tengoklah tahap pulangan dia untung ke. Kot-kot kalau dia beli tak untung. Kalau dia beli hartanah dekat kawasan yang memang orang takkan beli dia punya hartanah, lepas tu jadinya dia akan rugilah. Okey, aspek kecairan. Aspek kecairan ni berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut, cepat atau lambat lah. Okey. So, ini 3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelaburan. Okey, ini adalah perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan oleh individu dari segi tahap risiko, tahap pulangan dan tahap kecairan. Okey, awak boleh tengoklah dekat sini. Semuanya berbeza. Simpanan, simpanan tetap, saham syarikat, hartanah dan unit amanah. Okey, awak boleh tengok dekat sini. Okey, sekarang kita tengok contoh nak buat pengiraan hari ni. Pelaburan Encik Raju dalam tempoh 1 tahun mengikut strategi pemurataan iaitu pembelian saham mengikut setiap bulan. Okey, setiap bulan Cik Raju ni dia akan melaburkan 1,000. Okey, contoh Januari, jumlah pelaburan dia 1,000. Harga seunit saham waktu bulan Januari ni RM2. Okey, macam mana kita nak dapatkan harga satu unit saham tu berapa? So, nak dapatkan dia bilangan unit sama dengan jumlah pelaburan ni. Jumlah pelaburan tadi 1,000 tadi bahagi dengan harga seunit. So, awak tekanlah kalkulator. 1,000 bahagi RM2 dapat 500. So, dia punya unit saham yang dia ada untuk Januari adalah 500. Okey. Bulan Februari, dia masih lagi melaburkan 1,000. Tapi harga seunit saham time tu RM1.8. Kalau awak tekan kalkulator, 1,000 bahagi RM1.80 akan dapat 555.55. Okey, 0.55 belakang tu kita tak ambil. Okey, untuk bilangan unit kita tak ada point-point. So, kita terus ambil 555. Kita tak bundarkan lah. Okey, jangan bundarkan. So, kita ambil 555. Kita ambil yang tu je. Abaikan perpuluhan dekat belakang tu. Okey, kena faham ni sebab sekejap lagi nak buat soalan. Okey. So, sama je lah pengiraan untuk April, Mei, Jun dan sampai Disember. Semua sama. Okey, akhir sekali kita jumlahkan. Jumlahkan pelaburan dia semua. 12,000. Jumlahkan berapa saham, unit saham yang dimiliki oleh Encik Raju. Semua sekali dia dapat 6,741. Setiap bulan ni tak sama bilangan unit saham disebabkan harga seunit saham ni berubah setiap bulan. Okey. Sekarang kita tengok. Encik Raju memperoleh 6,741 unit dengan menggunakan RM12,000. So, dia melaburkan 12,000. Okey, kita nak cari kos purata dia. Jumlah pelaburan, jumlah pelaburan dia dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Jumlah pelaburan dia tadi 12,000 bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki
6,741. So bahagilah macam biasa. So kos purata seunit saham kita dapat RM1.78. Okey. Macam inilah cara pengiraan dia. Okey. Okey, faham? Tu cara nak kira kos purata seunit saham. Okey. So tu sahaja nak belajar hari ni. Seterusnya boleh buat modul PDPR. Okey, muka surat 6, 7 dan 8. Okey, sorry bukan soalan nombor ni. Cuma tengok je soalan muka surat 6, 7 dan 8. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.